Baik, insyaAllah kita boleh mula insyaAllah. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita sekali lagi untuk kita bertemu di dalam sesi petang Jumaat kita. InsyaAllah kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sentiasa berada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insyaAllah kita akan menyambung perkongsian kita di mana kita sudah sampai pada ayat yang ke يغل في قطيفة وممكن بين أن يغل. Kita dah sampai pada ayat yang ke ربنا لك الحمد أنا مضر ولحيان وذكوان وشد في رأسه. Kita sampai pada ayat ni ayat ada riwayat lain ceritakan sebab turunnya ayat ini iaitu okey, kita sampai pada ayat 44, 144 sampai pada ayat 144. Sesuai lah apa sebab sesuai dengan situasi sekarang ni kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada sesi yang lepas kita masih lagi berada di dalam surah dalam peristiwa peperangan Uhud. Okey, di mana pada separuh yang pertama surah Ali Imran ini banyak diceritakan tentang peperangan Uhud. Okey, dan antara kisah yang diceritakan adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ayat ke-128 daripada surah Ali Imran. Ayat ini adalah teguran kepada Nabi SAW. Apabila kita sebutkan ia adalah teguran, okey, bermakna Nabi SAW adalah manusia, okey, yang tidak lepas daripada melakukan kesalahan. Okay, sedangkan Nabi SAW sebut kullu bani Adam khata'un, setiap anak-anak Adam ni mesti akan melakukan kesalahan. Okay, dan kita juga pernah menyebutkan bahawa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah An-Najm alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Okay, illa al-lamam. Okay, apa dia al-lamam ni? Lamam. Okay, kalau kita ada bahasa Melayu lamam. Yeah. Lamam ini kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Ibn Abbas, aku tidak dapat menafsirkan al-lamam ini lebih baik daripada hadis Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW sebutkan bahawa setiap anak Adam itu pasti ada hadzuhu minaz zina. Okay. Zina adalah dosa besar. Okay. Dosa besar berzina. Okay. Lalu setiap orang kita nak jauhkan diri kita daripada melakukan dosa besar ini. Namun Nabi SAW bagi tahu setiap anak Adam mesti ada persen dia pada zina. Okay, zina ni orang yang buat zina dia 100% melakukan kesalahan. Okay, tetapi setiap manusia akan ada peratusnya daripada zina, sama ada 5%, 10%, 20%. Okay, tapi dia tetap akan melakukan zina. Okay, di mana Nabi SAW menyebutkan zina pada mata adalah melihat aurat, melihat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada aurat, sama ada lelaki atau perempuan. Yang ni pun kita kena tahu sebab ada orang bila kita sebut tentang aurat maka fokusnya adalah pada wanita. Sedangkan aurat lelaki juga haram. Okey, aurat lelaki haram dilihat. Okey, bukan bermakna boleh tengok aurat lelaki, perempuan tak boleh. Dua-dua adalah haram. Okey. Lalu Nabi SAW bagi tahu bahawa zina ada zina mata. Okay. Ada zina tangan. Okay. Dan ada zina kaki. Zina kaki. Dan zina yang paling besar adalah zina faraj. Kata Nabi SAW, iaitu kemaluan. Okay. Ini siapa buat zina ni maka ada hukuman dia. Okay. Ini adalah sebenar-benar zina ni 100% zina. Okay. Tapi zina mata adalah mungkin 20% daripada benda yang dinamakan zina.
Zina kaki ni lagi 10% sikit je. Zina tangan mungkin 50%. Sebab sentuh-sentuh dan sentuh. Okay. So Nabi SAW memberitahu bahawa setiap anak Adam pasti akan melakukan zina. Cuma zina yang dilakukan adalah mengikut peratusnya. Okay. Dan ini yang dinamakan al-lamam. Okay. Dan setiap anak-anak Adam pasti akan melakukan kesalahan. Okay. Hatta Nabi SAW tudut tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Okay. Cuma kesalahan yang Nabi SAW lakukan, kita kena tahu kesalahan yang Nabi SAW lakukan yang pertama bukan dosa besar. Okay. Nabi SAW tidak akan melakukan dosa besar. Bukan dosa besar. Walaupun ada kesalahan yang berbentuk besar, tapi ia bukan dosa besar. Dan yang keduanya, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak mencacatkan kenabian. Tidak mencacatkan kenabian. Dan yang ketiga, kesalahan yang Nabi SAW buat telah diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam dua ayat. Ayat yang pertama pada surah Al-Fatih. Surah Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ayat kedua surah Al-Fatih, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Allah Taala telah mengampunkan dosa-dosa Nabi yang terdahulu, yang telah lalu, dan dosa-dosa baginda yang akan datang. So itu keistimewaan yang diberi kepada Nabi SAW. Dan satu lagi ayat adalah pada surah Al-Insyirah, pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah Ta'ala menghilangkan semua dosa-dosa yang menjadi beban kepada Nabi SAW. Okay, so Nabi SAW melakukan kesalahan, tapi ingat tiga perkara ini. Nabi tidak melakukan dosa besar, dan kesalahan yang Nabi buat tidak mencacatkan kenabian. Dan yang keempat, ia telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kesalahan Nabi ini dan teguran-teguran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dirakam dan diabadikan di dalam Al-Quran. Okay. Ini adalah tanda bahawa Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kalau Al-Quran ini daripada Nabi SAW, maka sudah tentu Nabi akan menyembunyikan. Dan antara ayat yang Nabi SAW akan menyembunyikan ialah ayat di dalam surah Al-Ahzab. Okay, di mana di dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk berkahwin dengan bekas isteri anak angkat baginda. Anak angkat baginda, iaitu Zaid bin Al-Harithah. Okay. Kalaulah Nabi SAW, masa Allah Ta'ala turunkan perintah untuk Nabi kahwin dengan bekas isteri ni, dia masih lagi dalam iddah yang boleh dirujuk. Diorang ni dah start nak berpisah dah. Okay, tapi yang boleh rujuk lagi. Okay. Cuma Nabi SAW sebut pada Zaid bin Al-Harithah pada waktu tu, dia dah bercerai. Cuma dalam iddah, tempoh iddah. Okay, Nabi kata pada Zaid, amsik alaika zawjak. Jangan ceraikan isteri kamu. Jangan rujuk dia sebelum habis iddah. Okay, tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, wahai Muhammad, bagaimana mungkin kamu menyembunyikan satu perintah yang Allah Ta'ala dah bagi pada kamu. Tiba-tiba kamu kata pada Zaid bin Harithah, jangan buat. Ini perintah Allah Ta'ala untuk kamu kahwin dengan bekas isteri anak angkat kamu, wahai Muhammad. So itu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagaimana bila kita baca abasa wa tawalla. Nabi abus. Abus ni maksudnya orang yang muqattabul jabin. Yang berkerut dahi dia. Berkerut dahi ni tanda, biasa tanda tak selesa. Orang berkerut dahi ni, bila kita tengok dia, sama ada dia dalam masalah ataupun dia berada dalam situasi yang dia tak suka pada situasi tersebut. Jadi satu ketika Nabi SAW sedang berurusan dengan orang kafir Mekah. Orang kafir ramai-ramai datang jumpa Nabi SAW, dan kemudian datang seorang lelaki dari kalangan orang Islam yang nama dia Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni dia seorang yang buta. Okay, dia seorang yang buta, tak nampak. Dan dia datang untuk jumpa Nabi SAW. Okay, lalu bila dia datang jumpa Nabi, ingat dia buta-buta.
Sahabat Nabi ni buta. Okey, lalu bila dia datang jumpa Nabi SAW, Nabi mengerutkan dahi. Rasa-rasa Abdullah bin Umi Maktum ni dia nampak ke Nabi kerutkan dahi? Dia tak nampak Nabi kerutkan dahi. Tapi Nabi kerutkan dahi sebab apa? Nabi tengah fokus pada mereka ini. Okay, lalu Nabi tak naklah ada gangguan-gangguan lain. So, Nabi punya ijtihad pada waktu tu, Nabi nak utamakan orang kafir Quraisy, lalu Nabi abaikan Abdullah bin Ummi Maktum. Maka walaupun Nabi berkerut dahi ni, Abdullah bin Ummi Maktum tak nampak, tapi Allah Ta'ala turunkan teguran abasa wa tawalla. Tengoklah ada orang yang mengerutkan dahi dan dia berpaling daripada orang beriman. Tengok teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu antara teguran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pada ayat ini. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kerana ada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda bertindak sendiri, okey, tanpa ada tanpa merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kadang-kadang manusia ni walaupun kita ada tugas kan, setiap daripada kita, saya mohon siapa yang berada dekat dengan radio ke ataupun dekat dengan orang ramai, boleh kita mute kan. Okey, baik. Okey. Baik, manusia ni, okey, katalah kita sebagai seorang pekerja contohnya. Kita seorang pekerja. Okey, kita ada tugas yang kita nak buat. Okay, dan tugas kita dah disiapkan melalui SOP. Kita ada SOP. Okey, tapi tiba-tiba kerana situasi yang berlaku pada kita dan kita jaga SOP kita. Okay, cuma kadang-kadang kita bekerja dan terpaksa berhadapan dengan orang, dengan customer, dengan apa semua. Lalu kerenah manusia ni menyebabkan kita jadi pressure, tekanan pada kita. Okay, dan tekanan ini kadang-kadang menyebabkan kita lepas geram. Saya panggil retaliate. Okay, kita retaliate. Okay, ada retaliation. Sebab apa? Sebab dah simpan lama sangat dah, lalu kita lepaskan. Okay. Lepaskan ini menyebabkan kadang-kadang kita melakukan perkara yang melanggar SOP. SOP kata kena senyum dengan pelanggan, tapi kita jumpa pelanggan kita masam muka. Okay, SOP kata jangan gaduh dengan pelanggan, tak boleh gaduh dengan pelanggan. Okay, tapi kita gaduh dengan dia. Sebab apa? Dah tak tahan sangat. Dah memang tak boleh nak terima sangat dah. Benda ni. Lalu ada tindak balas. Okay, dan begitulah benda yang jadi pada Nabi SAW. So kadang-kadang bila kita dengar tentang orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh ni, kita punya sangkaan pada mereka, ya, kita nak mereka menunjukkan benda yang baik. Ini orang soleh contohnya, ini orang soleh. Okay, orang soleh kita nak dia tunjukkan perangai yang baik. Okay, penampilan yang baik. Apa lagi yang baik? Okay, semuanya baik, pertuturan yang baik. Okay. Tapi kita kena tahu, sesoleh-soleh mana orang pun, dia adalah orang. Dia adalah manusia. Okay. Maksudnya kita tak boleh abaikan benda yang ada pada manusia ni adalah emosi. Ada syahwat. Okay. Benda ni tak boleh diabaikan pada manusia walaupun sesoleh mana sekalipun orang. Okay, sebab tu kita kena belajar untuk menerima. Kadang-kadang orang yang soleh dia buat salah. Ya, kita kena terima. Okay, lalu kalau orang soleh buat salah, samalah macam orang yang tak soleh buat salah. Orang yang tak baik bila dia buat salah, kita suruh dia buat apa? Kita suruh dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita suruh dia betulkan balik kesalahan dia. Kita suruh dia minta maaf. Begitu juga pada orang soleh. Maka kalau dia melakukan kesalahan, maka tak usahlah kita tambah dengan cacian, makian, apa lagi, kutukan. Okay. Semua benda sampai kita viralkan dia merata-rata dan malukan dia. Okay. Malukan. Sebab apa? Sebab bagi kita dia orang soleh. Dia kena, patut kena hukuman yang banyak lagi. Tidak. Okay. Dalam keadaan kita menilai orang-orang yang soleh, kita kena ingat dia adalah orang soleh. Soleh ni sifat. Tapi dia tu sendiri adalah orang. Okay. Maka dia tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Dan Nabi SAW, antara peristiwa yang berlaku pada baginda ialah baginda mendoakan keburukan untuk orang. Okay, doa keburukan untuk orang. Okay, sedangkan
Nabi SAW, ya, ada tempat-tempat Nabi doa keburukan. Tapi doa keburukan yang Nabi doakan mestilah dengan izin Allah. Ya, Nabi tak boleh doa keburukan sesuka hati Nabi SAW. Ya, maksudnya Nabi tak suka dengan orang ni, Nabi doa pada dia. Allahumma kaza. Tak boleh. Kena dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada kalanya kerana kemarahan Nabi SAW dan kekecewaan yang datang pada Nabi SAW menyebabkan baginda terlepas cakap. Okey, seperti mana yang berlaku dalam peperangan Uhud. Kita sebutkan dalam peperangan Uhud di mana Nabi SAW berperang, okay, dan sampai patah gigi Nabi SAW. Nak kata patah gigi tu maksudnya serangan yang kena pada Nabi dia bukan serangan biasa-biasa. Serangan yang amat menyakitkan. Okay, patah gigi Nabi SAW dan kemudian kepala baginda luka. Kepala baginda luka parah sampai darah mengalir keluar. Nabi pakai topi besi. Nabi pakai topi besi pergi perang. Tetapi dalam keadaan Nabi pakai topi besi pun darah mengalir keluar. Bermakna serangan yang kena pada Nabi adalah serangan yang amat menyakitkan. Yang menyebabkan Nabi SAW terus mengungkapkan satu kata. Nabi kata, semoga binasalah kaum ni. Macam mana kaum ni boleh berjaya sedangkan mereka mencederakan Nabi mereka. Mereka patahkan gigi Nabi mereka. Mereka lukakan Nabi mereka. Okay, so Nabi sedang mendoakan kebinasaan kepada orang kafir Quraisy. Okay, dan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu tidak mengizinkan Nabi SAW untuk melakukan perkara tersebut. Okay, kerana pada penghujungnya Allah Subhanahu Wa Taala, majoriti orang kafir Quraisy jadi apa? Majoriti orang kafir Quraisy apa yang berlaku pada mereka ketika pembukaan kota Mekah? Majoriti orang kafir Quraisy semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Nabi SAW. Okay, sebab tu Allah Ta'ala inginkan sesuatu. Okay, Allah Ta'ala dah tetapkan bahawa orang Quraisy akan beriman. Okay, orang kafir Quraisy akan beriman. Quraisy beriman. Okay, tetapi Nabi SAW mendoakan kebinasaan. Okay. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, laisa laka minal amri syai'. Wahai Muhammad, dalam urusan ini kamu tak boleh masuk campur. Okay, melainkan Allah Ta'ala izinkan pada kamu untuk mendoakan kebinasaan, maka kamu boleh doakan kebinasaan. Kalau tidak, maka kamu tidak boleh masuk campur dalam urusan ini. Dan begitu juga dalam peristiwa yang sama, Nabi SAW, yang ni doa Nabi secara umum. Okay, doa Nabi kepada kaum kafir Quraisy agar mereka tidak diberikan kejayaan, maksudnya mereka masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Lalu ada doa khusus pula Nabi SAW doakan kepada Allahumma al'an Aba Sufyan. Nabi doa laknat kepada Abu Sufyan. Okay. Dan Allahumma al'an Al-Harith bin Hisham. Al-Harith bin Hisham. Dan Allahumma al'an, siapa lagi seorang? Safwan ibn Umayyah. Ya, Safwan ibn Umayyah. Dan mereka ini kita sebutkan bahawa mereka ini adalah pemimpin-pemimpin besar Quraisy. Kalau sebut pasal bab harta, maka Abu Sufyan ni paling banyak berharta. Dan Safwan bin Umayyah pun seorang yang berharta. Okay, cuma Abu Sufyan ni strategis, idealis dan strategis. Okay, dia pakar perancangan bagi orang-orang Quraisy. Safwan bin Umayyah dia pula ada semata-mata kaya. Ini adalah kita kalau kita kata dia adalah robot Pork lah contohnya. Robot Pork bagi orang kafir Quraisy. Memang ada nak cari dana, nak cari sumber dia, rujuk pada dia. Okay. Adapun Abu Sufyan, maka dia adalah idealis dan strategis. Perancang. Dan dia juga kaya. Biasa perancang memang kaya lah. Orang bayar kat dia kan. Konsultan ni memang kaya semua. Okay. Kemudian Allahumma an Al-Harith bin Hisham. Adapun Al-Harith bin Hisham ini adalah General 5 star. Okay, 5 star General. So dalam bab perang ini nombor 1. Okay. Dia dapat daripada mana? Kabilah dia. Kabilah Bani Makhzum ni, okay, Bani Makhzum, okay, dia terkenal sebagai kabilah yang sangat kental jiwa dia. Okay, sebab tu antara orang yang Nabi SAW kahwini ini adalah Ummu Salamah daripada Bani Makhzum. Antara orang yang Nabi kahwini. Sebab apa? Kerana hebatnya orang-orang daripada Bani Makhzum ni. Okay. So orang kafir Quraisy dia ada 5 star general dia, iaitu Al-Harith bin Hisham. Okay, lalu Nabi mendoakan laknat untuk ketiga-tiga orang ni. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim
au yu'adzibahum fa innahu zalimun. Wahai Muhammad, kamu tak boleh masuk campur. Allah Taala nak ampunkan mereka ke, Allah Taala nak azab mereka ke, maka itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, melainkan Allah Taala yang bagi keizinan. Sebab tu kita orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh doa keburukan. Doa keburukan melainkan doa keburukan. Melainkan doa untuk agar Allah Taala, melainkan kita diserang, kita dizalimi. Kerana orang dizalimi ni, doa dia akan diterima. Katalah kita ada, macam contoh kita dalam Malaysia, kita satu negara Malaysia. Dalam ni ada orang yang beriman pada Allah Ta'ala dan ada orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So ada dua kumpulan manusia. Boleh tak kita orang yang beriman pada Allah Ta'ala ni kita doa, Allahumma ahlik al-kafarah fi Malaysia. Contoh khusus doa ni, ya Allah binasakanlah orang-orang kafir dekat Malaysia. Okay? So persoalan dia ialah kenapa kita doa? Doa buruk tu disebabkan oleh apa? Adakah mereka buat jahat pada kita? Mereka zalim kita ke? Rampas harta kita ke? Bunuh kita dengan tanpa rasa bersalah ke? Ataupun apa yang mereka buat pada kita sehingga kita nak doakan keburukan pada mereka? Okay? Melainkan kalau kita dizalimi, kalau kita berada dalam satu, contohlah umat Islam yang berada dekat India contohnya, ataupun China contohnya. Okay, mereka ni memang dizalimi. Okay, dekat Palestin contohnya, Syria. Okay, dan mereka ni umat Islam yang dizalimi. Maka apabila mereka dizalimi, diserang, dibunuh dan dicemarkan maruah mereka, maka pada waktu ini kita doa. Doa keburukan dan kebinasaan. Sebab apa? Ini mereka sedang dizalimi. Umat Islam sedang dizalimi. Maka kita doakan keburukan. Tetapi kalaulah mereka tidak menzalimi sesiapa, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata apa di dalam surah Al-Mumtahanah? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Taala tidak menghalang bagi mana-mana orang beriman untuk berbuat baik, buat baik. Okay? Buat baik dan berlaku adil, okay, kepada orang yang tak beriman, dengan syarat mereka tidak menzalimi orang beriman. Apabila mereka mula menzalimi orang beriman, barulah kita boleh doakan keburukan. So Ustaz, sekarang kita nak buat apa? Kita duduk dengan orang kafir, so kita kena buat apa? Doakan Allah Ta'ala bagi hidayah pada mereka. Hidayah pada mereka. Okay, so ini doa yang kita perlu doakan. Okay, kerana mereka tidak menampakkan permusuhan. So kalau tak nampakkan permusuhan, maka lawan kepada permusuhan adalah kecenderungan. Mereka boleh hidup bersama orang Islam. Lalu bila mereka dah boleh hidup bersama dengan orang Islam, apa alangkah baiknya kalau kita doakan hidayah, lalu Allah Ta'ala buka hati mereka untuk menerima Islam. Lagi ramai orang Islam yang berada dekat negara kita. Okey. Itu berkenaan dengan doa keburukan. Okay. Ada pun di sini ada satu doa khusus, iaitu doa laknat. Okay. Doa laknat. Laknat ini adalah at-tardu min rahmatillah. Apa maksud laknat? Okay. Laknat adalah at-tardu min rahmatillah. Okay. Kita minta pada Allah Ta'ala agar dia dihalau daripada rahmat Allah Ta'ala. At-tardu min rahmatillah. Okay. Kita minta dia dihalau daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, persoalan dia, Allah Ta'ala yang bagi rahmat pada dia. So, siapa kita yang nak menghalau dia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab tu perkataan laknat ni kita tak boleh nak campak sesuka hati. Okay? Aku laknat kau, aku laknat kau. Laknat mal'un. Semua tu daripada perkataan laknat. So, kita berhati-hati. Laknat ini adalah daripada Allah Ta'ala. Dan kalau kita nak laknat seseorang, maka kita perlu dapatkan konsen, dapatkan persetujuan daripada Allah Ta'ala dulu, baru kita boleh bagi laknat. Sebab apa? Kita sedang menggunakan hukuman Allah Ta'ala. Maksudnya kita kata, Tuhan tak bagi rahmat pada kamu. Tuhan tak bagi rahmat pada kamu. Siapa kita nak menentukan Tuhan bagi atau tak bagi rahmat pada seseorang? Sebab itu perkataan laknat, kita berhati-hati. Allah Ta'ala kata laknat pada Fir'aun, maka kita laknat Fir'aun. Allah Ta'ala kata laknatullah pada Iblis, pada syaitan, maka kita laknat pada Iblis. So siapa yang Allah Ta'ala laknat dia, kita laknat. Siapa Allah Ta'ala tak laknat dia, Nabi tak laknat dia, maka kita tak laknat. Okay, Nabi laknat ramai orang. Okay? Nabi laknat orang yang terlibat dengan Arab. Okay? Nabi laknat orang-orang yang al-musawwirin, yang mengukir
mungkin buat patung-patung. So banyak benda yang Nabi SAW laknat, yang Allah Ta'ala laknat. Maka yang ni kita kena sebutkan. Okey, laknatlah orang-orang seperti ini. Tapi tempat yang Nabi tak laknat, Allah Ta'ala tak laknat, maka tidak wajar untuk kita mendahului Allah Ta'ala dan Nabi SAW dalam laknat mereka. Okey, itulah antara peristiwa yang berlaku, dan antara benda yang diriwayatkan berkenaan dengan ayat tadi adalah peristiwa di mana Lihyan, Wari'an, Zakwan. Kita dah sampai ke sini, belum sampai lagi ya. Satu riwayat lain yang menceritakan sebab turunnya ayat ini, iaitu hadis daripada Nabi SAW, di mana baginda pernah sekali mendoakan bagi orang-orang yang ditindas, al-mustad'afin, golongan yang ditindas. Okay. Golongan yang ditindas di Makkah Al-Mukarramah. Antaranya Al-Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, wa Ayyash bin Abi Rabi'ah. Okay. Kemudian Allah masydud wat'ataka ala Mudar. Mudar ini adalah nama lain bagi Quraisy. Okay. Quraisy, li'ila fi Quraisy. Nama lain bagi Quraisy adalah kabilah Bani Mudar. Okey, dan lawan kepada kabilah Bani Mudar ni ada banyak kabilah. Dia ada dia ada Kinanah, dia ada Mudar ni daripada Kinanah. Mudar ni daripada kabilah besar Kinanah. Okay, kemudian di sana ada kabilah lain, kabilah apa? Khuza'ah contohnya. Okay, kerana Kinanah ni dia berada di Makkah dan kawasan Makkah lah. Kabilah Kinanah ni dia menguasai kawasan Makkah. Tapi Arab Saudi ni dia ada, tempat Arab Saudi waktu tu semenanjung tanah Arab. Maka dia ada kabilah yang berada di selatan, Khuza'ah. Okay, ini semua kabilah yang berada di selatan ni. Lihyan, Ra'il, Zakwan. Okay. Apa yang mereka ni buat? Apa yang mereka ni buat? Mereka telah mengkhianati Nabi SAW bila mana mereka bunuh utusan Nabi SAW. Utusan Nabi. Nabi SAW cukup marah kalau ada orang bunuh utusan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia hanyalah utusan. Kalau kamu nak serang, kamu serang bos besar. Jangan serang utusan. Ni hanya membawa mesej, hanya mengikut arahan yang disampaikan pada dia. Sebab tu Nabi SAW, kenapa Nabi lancarkan peperangan Tabuk? Okey, Tabuk. Okey, Tabuk ni berlaku pada musim panas. Musim yang teramat panas. Okay, kalau panas dekat Arab ni, kita kata kita yang baru ni 2 minggu lepas semua kita dah rasa kepanasan yang suhu mencecah 36, 37. So kita dah tak tahan panas. Cuba duduk kat tanah Arab yang panas dia sampai 40, 45. Ada yang pernah sampai 54 darjah Celsius. Sampai cair. Traffic light tu cair. Tu saya tengok depan mata sendiri. Okay, traffic light tu cair. Okay, so perang Tabuk ni berlaku pada musim yang teramat panas. Okay, dan waktu tu pula buah-buahan tengah masak anu. Okay, maksudnya ini peluang untuk kumpulkan dana untuk orang Islam pada waktu tu. Tapi Nabi isytihar perang. Perang lawan siapa pula tu? Perang lawan dengan Rom. Nabi isytihar perang lawan dengan Rom pada musim panas, waktu tengah patutnya kumpul dana. Kenapa Nabi isytihar perang tu? Kerana utusan Nabi SAW yang Nabi hantar dia ke sebahagian utara tanah Arab. Nabi hantar dia ke bahagian utara. Okay. Lalu utusan ini dibunuh oleh kabilah Ghatfan. Bani Ghatfan. Ghatfan ni adalah antara satu kabilah yang turut serta dengan kafir Quraisy dalam peperangan Khandaq. Tapi mereka kalah, mereka tak dapat tawan Nabi SAW dan mereka cabut lari balik. So Bani Ghatfan, mereka tetap musuh pada Islam. Lalu ketika mana Nabi hantar utusan, dan utusan Nabi SAW untuk pergi ke Rom, jumpa dengan Hercules, Maharaja Rom waktu itu kan, Herakl dalam bahasa Arab, Herakl. Utusan Nabi SAW dihantar. Lalu utusan Nabi itu dibunuh oleh Ghatfan, dan Nabi SAW cukup marah kalau utusan Nabi SAW dibunuh. Lalu Nabi tak kira, Nabi isytihar perang juga. Sebab ini adalah satu pencabulan ke atas kedaulatan ataupun kehormatan orang Islam. Okay. Lalu ia tak boleh diterima. Lalu Nabi SAW terus isytihar perang dan dapatlah kumpul 30,000 orang. Nak lawan dengan tentera Rom. Namun tentera Rom dia tidak menjangka. Rom ni dia tak sangka Nabi akan serang. Dia ingat Nabi main-main je. Bila Nabi hantar bagi tahu bahawa Nabi akan utusan Nabi kena bunuh, Nabi akan balas lah.
Okay, lalu mereka kata dah, Nabi tak ada kekuatan, lepas tu musim panas lah tu, diorang relax. Tapi bila dengar 30,000 orang datang, dan 30,000 orang ni siap berkampung selama 20 hari tunggu orang Rom. Bukan cakap sehari 2 hari je Rom tak datang, kita balik lah. Tak ada, 20 hari berkampung dekat Tabuk tunggu mana Rom datang, mes ni datang. Tak datang-datang Rom. Lalu selepas 20 hari baru Nabi SAW balik ke Madinah Al-Munawwarah. So itu Nabi SAW tidak boleh menerima jika ada ruang Islam ni maruah Islam dicemari. Itu Nabi SAW. Walau bagaimanapun dalam kedahsyatan Nabi marah kepada mereka itu kerana pengkhianatan yang mereka lakukan kepada orang Islam, lalu Nabi doa pada mereka. Nabi doa pada Ra'il dengan Zakwan. Dan doa ni adalah doa yang nazilah lah, yang kita duk baca selalu. Inilah antara doa ni, doa nazilah. Nabi doa ketika mana ni, yukabbir wa yarfa'u ra'sahu, ketika Nabi sedang i'tidal, maka Nabi berdoa dalam keadaan i'tidal. Ya Allah, laknatlah orang ni. Lalu Allah SWT kata, benda yang diorang buat ni akal pun tak boleh nak terima. Akal tak boleh terima, ni khianat. Datang jumpa Nabi, kata Nabi, kami nak masuk Islam, tolong hantar 2-3 orang guru. Nabi hantar 6 orang guru. Semangat Nabi nak bagi diorang ni masuk Islam. Tapi diorang bunuh semua 6 orang. Badar, satu pengkhianatan yang dilakukan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi doa untuk kebinasaan semua. Namun Allah Ta'ala bagi tahu, wahai Muhammad, itu bukan urusan kamu. Nak laknat mereka bukan urusan kamu. Okey, lalu Nabi SAW menghentikan doa Nabi SAW setelah turunnya ayat ini. Tapi walau bagaimanapun, kita kata peristiwa ini bukanlah sebab turunnya ayat. Okay, tapi peristiwa ini adalah antara kita kata ijtihad, okay, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar yang menceritakan bahawa ayat ini turun pada peristiwa ini, tetapi ayat itu sebenarnya turun awal lagi, iaitu semasa peperangan Uhud. Ada pun peristiwa Ra'il dan Zakwan, maka ia berlaku pada tahun 6 Hijrah. Bersamaan dengan ni, tahun orang Islam ditindas ni. Islam ditindas, ada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Sebab tu orang Islam dia tak kebanyakan para sahabat dia tak setuju dengan perjanjian Hudaibiyah. Kerana dalam perjanjian Hudaibiyah, orang Islam yang berada di Makkah dia tidak akan dibenarkan untuk pergi ke Madinah. Orang Islam yang ada dekat Makkah dia tidak akan dibenarkan untuk pergi ke Madinah, tetapi orang Makkah yang ditawan, orang kafir yang ditawan oleh orang Islam perlu dihantar semula pulang ke Makkah. Itu nampak macam berat sebelah. Lalu Nabi doakan untuk keselamatan orang Islam yang berada di Al-Madinah, di Makkah Al-Mukarramah. Okey. So itu cerita dia. Kemudian kita pergi pada ayat kita pada hari ini. Ayat kita pada hari ini ayat ke-144. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ayat ini, wama Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan baginda adalah seorang rasul dan telah datang sebelumnya rasul-rasul. Okey, lalu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat ini? Sebab zahir ayat ini menunjukkan bahawa ia adalah kita kata intiqas ataupun mengurangkan. Okey, Nabi SAW berjawatan, contohlah kita nak bagi faham kan. Okey, di mana ada jusa A. Di mana orang cakap jusa A ni very powerful. Dekat dalam mungkin jusa khas kan lagi tinggi kan. Okay. So ini apa yang bertaraf jusa ni, mereka ni ada very powerful person, people in Malaysia kan. Orang yang paling berkuasa dalam
suatu tempat dia berjawatan jusai ataupun jusah khas. Lalu kita pandang tinggi pada mereka. Mereka tak dapat jusah kerana apa, kerana contohlah lantikan politik, tapi kerana usaha mereka. Mereka daripada bawah naik daripada tangga 19 ke 29 naik 41, 40, 44, atau apa lagi, 50, 51 ke 52, tak ingat. Okey, kemudian 54 dan akhirnya sampailah pada jusah. Okey, lalu bila kita pandang seorang tu dengan pandangan yang tinggi, tiba-tiba ada ayat mereka ini adalah manusia biasa. Okey, mereka ini adalah manusia biasa. Bukankah ini menurunkan kita punya, kita dah pandang tinggi pada mereka, tapi tiba-tiba dengan ayat yang keluar mereka ini manusia biasa, kita jatuh kita punya expectation. Okay, lalu macam itulah manusia pandang Nabi SAW dengan pandangan yang tinggi. Lalu ayat ini kalau kita tengok zahirnya menceritakan tentang wama Muhammadun illa rasul. Muhammad ini hanyalah utusan. Nampak dia punya ayat dia. Hanyalah utusan. Okay, dia bukan. Lalu kita kata, ini bukankah seolah-olah nampak macam menurunkan darjat ataupun menurunkan tangga gaji Nabi SAW. Qad khalat min qablihi rusul. Okay, maksudnya telah datang sebelum baginda rasul-rasul yang lain. Okay, telah datang pada baginda rasul-rasul yang lain. Maksudnya apa, seolah-olah macam Nabi ni pada asalnya kita kan ada gambaran bahawa Nabi adalah ketua kepada segala Nabi dan Rasul. Okay, ketua segala Nabi dan Rasul. Okay. Tapi tiba-tiba kata sebelum baginda ni dah ada Nabi-Nabi lain. Okay. So maksudnya setaraf lah. Kan? Ayat itu setaraf. Okay. Okay. So kita pun jadi pelik. Kenapa ayat ini diturunkan? Kenapa ayat ini diturunkan? Sedangkan ia menampakkan bahawa penurunan kedudukan dan darjat Nabi SAW. Okay. So benda ni akan diterangkan, kita punya keraguan ni akan diterangkan apabila kita baca asbabun nuzul. Okay, kita habiskan ayat ni. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Adakah apabila matinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam au qutila ataupun dibunuh. Okey, Nabi mati atau dibunuh. Sebab manusia semua akan meninggalkan dunia. So salah satu daripada dua, sama ada dia mati ataupun dia dibunuh. In qalabtum, kamu kembali semula ala aqabikum. Aqab adalah tumit. Okay, kembali semula pada tumit maksudnya kamu berundur ke belakang. Berundur ke belakang di mana orang dulu mereka kafir, lalu mereka maju ke hadapan masuk Islam. Lalu bila patah balik ke belakang maksudnya pergi masuk balik dalam kekufuran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tanya, afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Adakah apabila baginda mati ataupun baginda dibunuh, kamu keluar daripada Islam? Okey, ayat ini sendiri adalah penerangan kepada depan. Okay, dia penerangan. Okay, sebab apa? So daripada ayat ini kita sudah ada gambaran bahawa ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang terlalu agungkan Nabi. Okay. Nabi Allah Ta'ala suruh agungkan, ya falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuran ladhi unzila ma'ah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Waqar ini mulia, agung. Agungkan Nabi SAW, tetapi jangan terlalu. Jangan terlampau mengagungkan Nabi SAW. Okey, sebab tu ada golongan-golongan manusia yang mana kita panggil mereka ni, kalau kita kata pada zaman sekarang ni adalah sufi melampau. Sufi tapi melampau. Sufi ni mungkin ada yang baik. Okey, kerana asal sufi ni adalah benda yang baik. Maksudnya mereka tak nak dunia ni masuk dalam hati mereka. So sufi ni adalah asalnya golongan yang baik. Sufi ni tasawuf lah. Okey. Orang-orang tasawuf ni dipanggil orang-orang sufi. Okey, tasawuf. So, tapi malangnya ada di kalangan orang-orang sufi yang mengamalkan tasawuf ni dia melampau.
Dia melampau. Apa bentuk melampau dia? Apabila dia pergi pada Nabi SAW, maka dia kata Nabi ini adalah contohnya. Nabi ini ada saya cerita tentang konsep Nur Muhammad. Mungkin kita pernah dengar konsep Nur Muhammad. Nabi adalah cahaya, ya, Nabi adalah nur. Nabi adalah cahaya. Tetapi konsep Nur Muhammad ini maksudnya adalah mana-mana makhluk dalam alam ini, sebahagian daripadanya adalah Nur Muhammad. Sebahagian daripadanya adalah Nur Muhammad. Bumi ini sebahagian dia Nur Muhammad. Saya, sebahagian saya adalah Nur Muhammad. So, semua benda dalam bumi ini adalah Nur Muhammad. Lalu kita kata Nabi adalah Nabi, kita kena agungkan Nabi. Tetapi tidaklah sampai kita kata semua benda ada part Nabi dalam tu. Itu melampau. Okey, ataupun ada orang yang terlalu mengagungkan Nabi sampai angkat Nabi ini seperti Tuhan. Bahkan kita pernah dengar ada sekali orang kata ada seorang dekat Malaysia ni, dia kata apa? Dia kata Tuhan tu tak ada apa-apa. Tuhan tu biasa-biasa. Tapi yang hebat tu Muhammad. Okay? Tuhan cipta alam ini kerana Muhammad. Semua benda berlaku kerana Muhammad. Ini adalah kekufuran. Macam mana kamu boleh kata Tuhan buat sesuatu kerana Muhammad? Allah Ta'ala ada iradah dia. Allah Ta'ala ada ketentuan dan ketetapan Allah Ta'ala. Bukan disebabkan oleh Muhammad SAW. So kita agungkan Nabi, kita sayang dan kita cinta Nabi SAW. Tetapi cinta kita pada Nabi, okay, mesti pada sempadan dia. Jangan keluar daripada sempadan ini. Okay, Nabi SAW pernah bagi tahu, pernah memberitahu kepada para sahabat baginda. Okay, ketika mana berlaku perbezaan. Kita pernah cerita pada penghujung surah Al-Baqarah, kita sebut la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Sahabat-sahabat Nabi membezakan Nabi dengan Nabi Musa dan Nabi Yunus. Okay, Nabi Musa AS sebab dia bunuh orang. Okay, Nabi Musa fawakazahu Musa faqadha alaih. Ada satu nyawa pernah hilang di tangan Nabi Musa AS. Dan kemudian Nabi Yunus AS dia meninggalkan kaum dia. Kerana Nabi Yunus ni dihantar kepada bilangan yang sangat banyak. Ila mi'ati alfin aw yazidun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Saffat. Bilangan orang-orang yang bersama dengan Nabi Yunus AS adalah 100,000 dan lebih. Dan mereka bertambah. Okay? So kadang-kadang Nabi Yunus dia seorang, lalu tekanan yang datang pada Nabi Yunus AS menyebabkan baginda meninggalkan kaum baginda. Okay, lalu bila orang-orang ni tengok, para sahabat dia baca sejarah dua Nabi ni, lalu mereka kata tengok Nabi kita lebih baik daripada Nabi-Nabi. Okay, lalu Nabi SAW menyebutkan la tatruni kama ataratin nasara bin Maryam. Jangan kamu melampau-lampau pada aku. Jangan kamu melampau-lampau pada aku seperti mana melampaunya orang-orang Kristian, orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Orang Nasrani kata Jesus ni apa? Tuhan. Sampai ke tahap mereka mempertuhankan Jesus, Nabi Isa alaihissalam. Okay. Lalu kita beriman kepada adanya Nabi Isa, tapi kita tidak sampai ke tahap mempertuhankan. Kita beriman kepada Nabi SAW, tapi tidak sampai tahap mengagungkan baginda lebih daripada darjat yang sepatutnya. Sebab tu Nabi kata innama ana abdullahi wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh. Adapun aku ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun aku ini hanyalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah, beritahulah kepada orang bahawa innama ana abdullahi wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh. Kalau kamu nak nisbah ataupun nak tunjuk, nak memperkenalkan Nabi, maka perkenalkan Nabi sebagai hamba Allah Ta'ala. Perkenalkan Nabi sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan jangan lebih daripada itu. Okay? So Allah Ta'ala bagi satu pengajaran kepada kita daripada ayat ini. Okay. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang melampau kepada Nabi SAW. Okay, dan Allah Ta'ala bagi satu ciri mereka.
Ciri orang yang melampau pada Nabi sampai mempertuhankan Nabi SAW ialah apabila Nabi mati, mereka tak boleh nak terima. Tak boleh terima hakikat bahawa Muhammad mati. So bagi mereka kalau Muhammad mati bermakna benda yang dibawa oleh Muhammad ni tak betul. Sebab apa? Sebab mereka rasa agama ni Muhammad punya. Agama ni Nabi SAW punya. Lalu bila Tuhan punya agama tak ada, bermakna agama ni tak betul. Mana boleh Tuhan punya agama tak ada? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan pada mereka, Nabi ni utusan untuk sampaikan agama ni siapa punya? Allah Taala punya. Ini pemilik agama. Nabi hanya penyampai agama. Nabi tak buat agama sendiri. Nabi hanya menyampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh sampaikan kepada manusia. So Nabi pun terikat. Bukannya bebas untuk bertindak sendiri. Okey. Lalu Allah Taala kata afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Adakah apabila Nabi mati dan Nabi ini adalah manusia, bila dia mati dan dia bukan pemilik agama, adakah kamu nak balik tinggalkan agama ini? Tinggalkan agama kamu. Sedangkan pemilik agama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apabila Nabi SAW wafat, ketika Nabi SAW wafat, maka Umar bin Khattab hunus pedang dia. Hunus pedang dia dan pusing keliling Madinah Al-Munawwarah. Dia angkat pedang, dia bawa pusing keliling Madinah Al-Munawwarah dan dia kata, siapa dia yang berani kata Nabi SAW dah mati, maka aku akan balas kepada dia. Percaya Nabi SAW meninggal dunia. Lalu sehinggalah Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Umar bin Khattab dan membaca ayat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Oh, ada nak hujan ni, connection unstable. Okey. Okey, lalu Umar bin Khattab ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq melalui ayat ini, ayat 144. Lalu apa ini kepada Umar bin Khattab, maka Umar tersedar sampai Umar kata seolah-olah ayat ini baru sahaja gitu. Ayat ni sudah ada. Tapi apabila masa dia diingatkan oleh kata-kata man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun daimun la yamut. Abu Bakar kata sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Tetapi sesiapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala hayyun daimun la yamut. Allah Taala itu sentiasa hidup dan tidak mati. Okey, nampak ayat ni tu sebab Nabi SAW kata kalau ditimbang iman Abu Bakar ni, dia letakkan iman Abu Bakar di sebelah satu timbangan. Timbangan kan ada dua, dia punya dacing dia. Ataupun bukan dacing, dia punya penimbang dia tu. Kalau diletakkan pada satu sudut, satu sebelah tu Abu Bakar beriman, dan diletakkan pada sebelah yang lain iman seluruh umat Muhammad SAW, la rajahat, kata Nabi SAW. Sudah tentu iman Abu Bakar tu akan lebih daripada iman yang lain. So itu kelebihan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ayat ini, sebab turunnya ayat-ayat ini adalah ayat 144 ayat ni satu ayat. Adalah kerana riwayat yang datang ni nanti kita tengok. An Abi Najih, daripada seorang lelaki yang bernama Abi Najih. Anna rajulan minal muhajirin marra bi rajulin minal ansar wa huwa yatashahhatu min damih. Faqala ash'arta anna Muhammadan qad qutil. Qala in kana Muhammadun qad qutil faqad balagh faqatilu an dinikum fanazalat. Daripada seorang lelaki nama dia Abi Najih. Anna rajulan minal muhajirin, seorang lelaki. Abi Najih ni dia bercerita. Dia kata seorang lelaki dari kalangan muhajirin melalui ataupun dia melintas di hadapan seorang lelaki daripada Ansar. Dan orang ni, kedua-dua orang ni sedang berada di dalam medan perang. Dan medan perang yang berlaku ni adalah kerana peristiwa ni berlaku di dalam perang Uhud. Kita masih dalam konteks peperangan Uhud. Maksudnya antara benda yang dilakukan oleh orang kafir untuk menjatuhkan moral orang Islam ada moral dia dalam peperangan. Lalu untuk menjatuhkan moral ini, maka mereka menyebarkan berita bahawa
Nabi dah wafat. Okay, Nabi dah wafat. Okay. Lalu orang pada waktu tu tengah kucak kacir. Bila mana mereka diserang oleh orang kafir Quraisy, lalu mereka terkejut dan terpisah. Okey, orang Islam datang dengan perancangan. Ada jannah al-aiman, jannah al-aisar, ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada tengah, ada belakang. So cantik, ada pertahanan dan ada penyerang. So orang Islam dia masuk perang dalam keadaan berstrategi. Tetapi apabila diserang hendak oleh musuh, maka mereka terkejut. Lalu bertergabur dan bertempiaran lari. Okay, sehingga kan yang mempertahankan Nabi SAW pada waktu itu adalah 10 orang ataupun aqal min asyarah. Kurang daripada 10 orang yang mempertahankan Nabi SAW. Yang lain tak tahu. Sebab bukan tak nak mempertahankan Nabi, sebab tak tahu Nabi kat mana. Kalau tak, mereka semua akan mempertahankan Nabi SAW. Okey, lalu dalam peristiwa yang berlaku itu, orang kafir Quraisy pun menyebarkan berita bahawa Muhammad qad qutil, Muhammad qad qutil. Okey, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Lalu pada waktu tu, lalulah seorang lelaki daripada Muhajirin melintas di hadapan seorang lelaki Ansar. Okey, wa huwa yatashahhatu min damih. Dia tengah mengesat darah dia. Ada darah-darah pada badan dia, perang. Lalu di tengah lap badan dia. Faqala asy'arta anna Muhammadan qad qutil. Adakah kamu merasakan bahawa Muhammad telah mati? Telah dibunuh. Okey, lelaki daripada Ansar ni tanya pada Muhajirin, adakah kamu rasa Muhammad telah dibunuh? Lalu orang Muhajirin ni nampak ini keimanan pada Allah Taala. Keimanan yang tak ada pada orang lain, hanya ada pada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Sebab tu Allah Ta'ala sebut mereka fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Siapa yang beriman seperti mana imannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka sesungguhnya kamu telah mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Itu hebatnya kedudukan sahabat. Okay, Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha pada mereka dan mereka redha pada Allah Ta'ala. Tengok apa jawapan dia. Bila mana orang kata pada dia, kamu tak rasa ke Muhammad ni dah mati, dah dibunuh? Okay, dan soalan itu ada sebahagian daripada sejarawan. Kenapa kita sebut sejarawan? Okay, kerana nanti kita tengok cerita ni dia punya betul atau tak betul dia. Okay, sebahagian sejarawan mengatakan bahawa Ansar yang bertanya ini adalah dari kalangan orang-orang munafik. Okay, sebab soalan ni tak patut ditanya. Dalam medan perang dia tolong pula musuh untuk bertanya soalan, kamu tak rasa ke Muhammad ni dah kena bunuh lah? So soalan seperti itu dia menjatuhkan moral dan semangat orang Islam dan tak sepatutnya ditanya. Okay, seperti mana Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid dalam satu peperangan dapat arahan daripada Umar bin Khattab agar Khalid bin Al-Walid menyerahkan jawatannya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Okay, lalu Khalid menyerahkan baton kuasa panglima perang itu diserahkan pada Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi seorang pun daripada dua-dua ni tak bagi tahu kat tentera. Tak bagi tahu kat tentera bahawa Khalid dah diturunkan jawatan dan naik Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebab apa? Mereka di dalam peperangan. Okay, mereka dalam peperangan. Sebab kalau diberitahu masa sedang berperang, maka dia boleh menyebabkan kegusaran. Dia boleh menyebabkan kucak kacir. Okay, lalu soalan-soalan seperti ini, keadaan seperti ini tidak patut dan tidak wajar disebarkan. Dan begitu juga macam situasi kita hari ini. Kita sedang berhadapan dengan musuh yang sama, mutual enemy kan. Kita ada COVID-19, kita nak lawan dan kita dalam keadaan sedang berperang. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang sedang berperang dan kerajaan tengah berusaha sedaya upaya untuk berperang. Bahkan ada beberapa anggota masyarakat yang mengambil inisiatif untuk jadi sukarelawan, untuk turut sama berperang, tapi tiba-tiba ada orang lain yang duk menyebarkan berita-berita palsu. Ada orang lain yang duk menyebarkan, merendah-rendahkan usaha kerajaan, merendah-rendahkan usaha Kementerian Kesihatan. Maka ini tidak wajar berlaku. Ini boleh meruntuhkan kian masyarakat. Okay, masyarakat akan hilang kepercayaan pada kerajaan. Tengok apa jadi bila berita-berita seperti ini tersebar. Okay, orang tak nak percaya pada kerajaan, orang tak percaya pada KKM, orang tak nak berubat, orang tak nak apa, semua orang tak nak. Okay, nampak kesan dia. Apabila disebarkan berita-berita yang tak wajar disebarkan ketika mana kita sedang berada di dalam situasi berperang.
Okey. Lalu tapi tengok jawapan bagaimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. In kana Muhammadun qad qutil faqad balagh. Kalau Muhammad dibunuh sekalipun, maka dia telah melaksanakan tanggungjawab dia. Dia telah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh sampaikan. Nampak? Ini keimanan pada Allah Taala. Sebab dia tahu may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Taat kepada Nabi bukan taat semata-mata kepada Nabi, tetapi ia membawa maksud taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So mereka tahu bahawa keimanan mereka. Sebab tu nanti kita akan tengok ayat di mana mereka kata hasbunallah. Okay, bila mereka dengar tentang musuh yang datang nak serang, orang datang takutkan mereka dengan kematian, maka mereka kata apa? Cukuplah bagi kami Allah. Mereka tak sebut cukuplah bagi kami Allah dan Muhammad. Tak ada. Tapi mereka sebut hasbunallah. Cukup bagi kami Allah Ta'ala. Sebab tidak ada siapa yang sama level dengan Allah Ta'ala. Agama ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takdir mereka pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak keimanan. Ini keimanan yang sebenar. In kana Muhammadun qad qutil faqad balagh. Dan macam tu juga kita. Kita kadang-kadang bila kita dengar perkara berkaitan dengan Nabi SAW. Contohnya syafaat. Pernah dengar syafaat? Lalu kita dengar syafaat ni daripada siapa? Syafaat kubra lah. Sebab kalau syafaat sughra ni semua orang boleh bagi syafaat. Semua orang beriman boleh bagi syafaat. Kita kena tahu. Okay. Syafaat ni ada dua, kubra dengan sughra. Okay. Syafaat sughra ni semua orang beriman boleh bagi. Semua orang beriman. Okay. Semua orang beriman dia boleh bagi syafaat sughra. Okay. Syafaat sughra ni yang buat salah sikit, yang yang ada dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala lalu nak hilangkan dosa tu, bolehlah bagi syafaat sughra. Tapi yang kubra ni adalah manistawat hasanatuhu sayyi'atuh. Orang yang sama dia punya baik dengan jahat dia. Timbangan amalan dia sama baik dengan jahat. Ataupun timbangan kejahatan dia lagi berat daripada kebaikan dia. Timbangan kejahatan dia lagi berat daripada kebaikan dia. So dekat sini bukan semua orang boleh bagi syafaat. Syafaat ni adalah rayuan. Contoh masuk mahkamah rayuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah keluarkanlah mereka daripada neraka, ya Allah ampunkanlah dosa mereka. So syafaat ini hanya ada pada Nabi SAW. Syafaat kubra adalah anugerah Allah Taala kepada Nabi. Okay, dan kita tahu Nabi yang memberi syafaat ni, tapi kita kena tahu bahawa Nabi yang memberi syafaat ini, dia takkan boleh bagi syafaat ini melainkan dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, kata Allah Ta'ala. Tidak ada sesiapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, dengan izin Allah Ta'ala. Okay, lalu bila kita nak dapat syafaat, kita nak dapat syafaat kubra daripada Nabi SAW. Soalan saya, pada siapa kita patut minta? Pada siapa sepatutnya kita minta? Adakah kita minta pada Nabi SAW? Pergi pada kubur Nabi dekat Madinah tu. Okay, pergi pada kubur Nabi, doa, Nabi syafaatkanlah aku, syafaatkanlah aku. Rasa boleh dapat ke? Nabi terikat dengan izin Allah Ta'ala. So yang patut kita doa untuk dapat syafaat daripada Nabi SAW adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, sebab tu kita hati-hati. Ini keimanan. Tengok keimanan para sahabat. Nabi ya agung, ada kedudukan, tapi tak boleh lebihkan Nabi daripada Allah Ta'ala. So yang paling atas sekali adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita nak dapat syafaat, kita nak dapat masuk syurga, kenapa kita minta daripada Nabi SAW? Sedangkan yang menentukannya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Dan kalau kepada Nabi pun kita tak boleh nak minta, apatah lagi pada orang yang lebih bawah daripada Nabi SAW. Ada orang yang pergi kat kubur-kubur orang yang soleh, maka dia minta. Kalau orang soleh yang masih hidup tak ada masalah lah, sebab dia boleh tolong doa untuk kita. Tapi ada orang yang pergi pada kubur-kubur orang yang telah meninggal dunia. Dah meninggal dunia, walaupun orang yang meninggal dunia ni taraf dia habib ke, syekh ke, tuan guru ke, okey, tapi mereka ni tetap tak boleh nak memberi syafaat, okey, tak boleh nak bagi hajat, menunaikan hajat, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey,
So jangan mendahulukan mereka daripada Allah Ta'ala. Minta pada Allah Ta'ala. Kita tak payah pergi pada kubur-kubur ke apa, melainkan kalau kita kata masih hidup. Kalau orang-orang soleh ni masih hidup, maka pergilah pada mereka dan mintalah agar mereka doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hajat kita. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dah meninggal dunia, maka permohonan kita hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak minta syafaat pun sebenarnya amalkan doa. Nak minta syafaat, amalkan doa. Allahumma syafi'. Ya Allahumma tak apa tak payah kan. Syafi' fina nabiyyak. Okay. Allahumma syafi' fina nabiyyak. Ya Allah, bagilah kami, izinkanlah Nabi-Mu untuk memberi syafaat kepada kami. Ya Allahumma syafi' fina nabiyyak. Ini doa kan? Ini doa untuk minta syafaat. Minta syafaat Nabi tapi minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu lebih layak untuk diperkenankan. Okay. Walau bagaimanapun cerita ini, cerita yang di atas ni, orang Muhajirin ni, bila dia cerita, jika Muhammad telah mati sekalipun, maka dia telah menyampaikan faqatilu adinikum. Lalu perang kamu sekarang ini adalah perang untuk mempertahankan agama kamu. Mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so kita kena tahu benda yang kita buat berkaitan dengan agama ni, jangan rendahkan dia ataupun jangan limitkan dia hanya pada Nabi. Sebab agama ni milik Allah. Agama kita melakukan diri kita, terutama yang berkaitan dengan agama. Oh Allah. Nabi SAW pun jangan tengok. Tengok redha. Allahu Akbar. Okey, minta maaf terputus. Kita dekat mana tadi? Terputus juga. Tak perasan ni terputus. Okey, kita kat mana tadi? Ada orang boleh bagi tahu semula. Kita dah sampai dekat mana? Tengok saya cerita panjang. Allahumma syafi' Ustaz. Oh, dekat doa tu. Okey, baik. Kita sambung pada doa tu dulu. Okey. Baik. Okey, saya minta maaf. Tak perasan kita keluar cakap seorang-seorang. Okey. Di mana amalkan doa ni. Allahumma syafi' fina nabiyyak. Okey, ya Allah, berikanlah, izinkanlah kepada Nabi ni untuk memberi syafaat. Okey. So, setiap benda yang kita lakukan, matlamat kita adalah ni. Redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah matlamat kita. Okey, jangan cari redha lain. Hatta redha Nabi SAW pun kita tak cari. Okey, sebab apa? Sebab ni peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Seorang sahabat, bila dia solat, dia baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, dia baca surah. Habis dia baca surah, setiap kali dia habis baca surah, dia akan baca surah Al-Ikhlas. Dia akan baca Qul huwallahu ahad. Okey, lalu Nabi panggil dia, Nabi tanya, kenapa kamu buat benda ni? Maksudnya tak setujulah. Kalau Nabi setuju, Nabi kata, okey, jalanlah. Okay, tapi Nabi panggil dia, menunjukkan tak setuju dengan perbuatan dia. Tapi apabila ditanya kepada lelaki ni, maka lelaki ni kata, kerana aku suka dan cinta kepada surah ini,
dan aku mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Okay, dia nak dapat keredaan Allah Ta'ala. Lalu Nabi kata apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Okay, cinta kamu pada surah ini akan masukkan kamu dalam syurga. Sebab apa? Sebab dia buat dengan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan mencari keredaan orang lain. Sebab tu dalam kita nak buat sesuatu, terutama yang berkaitan dengan agama, maka kita kena tengok dulu Allah Ta'ala benarkan ke tidak, Allah Ta'ala redha ke tidak. So itu kita punya penanda aras kita. Okay, kalau benda tu Allah Ta'ala kata okey, ada green light, maka buat. Kalau benda tu tak ada green light, maka tidak buat. Okay, sebab tu dalam peristiwa, contohnya dalam menyambut maulid contohnya kan. Okay, siapa dengar khutbah tadi, khutbah kat Selangor tadi berkaitan dengan maulid. Okay, meraihkan hari kelahiran Nabi SAW. Okay, Nabi adalah rahmat Allah Ta'ala. Ya. Nabi adalah rahmat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah Ta'ala nak kita bergembira dengan rahmat Allah Ta'ala. Okay, ini tuntutan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak kita gembira dengan rahmat Allah Ta'ala. Okay, lalu tinggal persoalan pada kita, macam mana cara nak gembira? Kita nak tunjukkan rasa gembira kita dengan kedatangan Nabi SAW, dengan kelahiran Nabi SAW. Lalu macam mana caranya untuk kita menunjukkan kegembiraan? Okay, ada orang dia try nak menunjukkan kegembiraan dengan dia banyak berselawat. Okay, dia banyak berselawat pada Nabi SAW. Ada orang nak tunjukkan kegembiraan dengan dia bercerita tentang Nabi SAW. Bercerita tentang Nabi. Ada orang nak tunjukkan kegembiraan, dia buat kek birthday Nabi. Ada orang dia nak tunjukkan kegembiraan, dia buat perarakan. Ada orang dia nak tunjukkan kegembiraan dia dengan Nabi SAW, dia buat hari cuti umum sebab nak sambut kelahiran Nabi SAW. Okey. Lalu bila kita tengok pada benda-benda yang manusia buat ni, kita nak kata boleh ke tak boleh ke, kita nak tengok apa? Okay, banyak berselawat ke, bercerita tentang Nabi, buat kek birthday ke, buat perarakan ke, buat hari cuti umum ke. So mana benda yang kita nak buat, kita kena tengok Allah Ta'ala redha tak benda ni. Allah Ta'ala redha tak benda ni. So yang mana Allah Ta'ala redha, yang mana Allah Ta'ala tak redha. So benda yang Allah Ta'ala tak redha, kita tak tahu. Kita mana tahu, kita bukan ada direct contact dengan Allah SWT. So yang menentukannya adalah Nabi SAW sendiri. Okay, Nabi sendiri yang akan menentukan ni. Nabi yang akan menentukan mana yang Allah Ta'ala redha, mana yang Allah Ta'ala tak redha. Sebab tu Nabi kata, tengok aku. Khuzu anni, minta khuzu anni. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tengok aku, kata Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut aku, kata Nabi SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kau nak dapat redha Allah Ta'ala, ikut Nabi SAW. Okay, adakah Nabi banyak berselawat? Nabi suruh orang banyak berselawat? Ya. Maka banyakkan berselawat. Okay, dan jangan limitkan pada hari tertentu je. Bercerita tentang kehidupan Nabi SAW, ya. Balighu anni walau ayah. Cerita tentang Nabi SAW. Ini benda yang patut kita tahu. Kek birthday. Nabi SAW hidup berapa lama? 63 tahun. Okay, dan berapa lama Nabi jadi Rasul? 23 tahun. Sepanjang Nabi jadi Rasul ni, dan 40 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul, sebut kat saya 1 tahun yang Nabi celebrate birthday dengan potong kek. Tak payah potong kek pun tak apa. Potong pulut kuning ke. Ataupun orang Arab kan, orang Arab kambing golek contohnya. Kambing golek. Tu ada tak Nabi SAW buat benda tu? Okay, bila Nabi tak buat benda tu, bermakna Allah Ta'ala tak tuntut kita buat benda tu yang kita jangan buat. Jangan sambut birthday Nabi SAW dengan kita buat kek besar-besar, lepas tu kita tulis happy birthday Nabi. Pernah jadi dulu dekat Malaysia. So benda yang kita buat tu, kalaulah benda tu memang Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala cintakan perbuatan tersebut, maka orang pertama yang akan buat ialah Nabi SAW. Tapi Nabi tak buat. Bermakna benda ni bukan tuntutan Allah SWT.
Dan bahkan kemungkinan besar kita takut Allah Ta'ala murka pada kita. Sebab apa? Buat kek birthday ni yang dia adalah antara yelah kita nak sambut kita punya birthday, mungkin kita boleh sambut. Cuma dengan antara orang yang terawal buat kek ni adalah orang barat lah kan. So kita takut pula dia jadi satu isu di mana kita tiru pula orang-orang barat ni dalam sambutan perayaan mereka. Okay, so kita hati-hati. Okay, dan ada orang pula dia buat perarakan. Okay, lalu kita kata perarakan ni ada ke tak ada? Okay, zaman Nabi SAW, Nabi macam kita sebut 23 tahun jadi Nabi dan Rasul. Ada ke Nabi suruh sahabat iklankan, pergi iklankan bahawa hari ni birthday Nabi SAW? Tak ada. Maka kita pun tak payah buat. Okay. Ada orang dia suka iklan. Okay, letak dalam surat khabar kata happy birthday, selamat hari lahir. Tapi ada orang dia tak suka. Dia tak suka kita iklankan bahawa dia ada hari lahir. Dan begitulah kita agak pada Nabi SAW sebab 23 tahun. Tak pernah sekali pun dia cerita tentang hari lahir dia, melainkan Nabi bagi tahu hari lahir aku pada hari Isnin. Itu je Nabi bagi tahu. So Nabi tak bagi tahu Isnin 12 Rabiul Awal ke 19 Rabiul Awal ke. Nabi tak ada bagi tahu 30 November ke. Nabi tak cerita semua tu. Okay, Nabi hanya bagi tahu bagi dia lahir pada hari Isnin. Sebab apa? Itu pun sebab orang tanya kenapa puasa. Okay, kenapa puasa pada hari Isnin? So Nabi berpuasa sebab nak mengucapkan syukur kerana baginda dilahirkan pada hari Isnin. Kerana baginda diangkat menjadi Rasul pada hari Isnin. Dan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah pada hari Isnin. Okay, sebab tu Nabi baginda berpuasa pada hari tersebut. Ada pun buat perarakan, maka tak ada. Hari cuti umum untuk celebrate Nabi SAW. Dan Nabi tak pernah buat. Kalaulah hari Isnin ni, Nabi SAW kata ini hari aku dilahirkan apa semua. So, cuti semua. So, sepatutnya kita pun tak cuti. Tapi kita yang ni tak apalah. Yang ni sebab apa, paling-paling pun kita boleh mengisi hari tersebut untuk berselawat kepada Nabi SAW. Untuk bercerita tentang Nabi SAW. Tapi untuk celebrate, bagaikan orang celebrate birthday, maka kita takut. Sebab ada orang dia suka birthday dia di-celebrate. Tapi ada orang dia tak suka birthday dia di-celebrate. So kita nak tahu, nak dapat cinta Nabi SAW, kita tak bolehlah reka sendiri buat sesuatu. Ada sahabat yang buat sesuatu, yang dia buat tu dia rasa okey. Dia rasa Nabi akan sayang dia. Nabi kata no, tak boleh. Okay, bila dia tukar kan, contoh doa sebelum ketika nak tidur. Ada seorang sahabat baca doa depan Nabi SAW. Nabi kata wali nabiyyikal ladzi arsalta dalam doa tu. So sahabat ni dia tukar. Okay, dia kata bagi nampak Nabi ni kedudukan dia tak sama macam Rasul. Rasul ni bilangan dia sedikit. Okay, maksudnya semua Rasul ni Nabi. So Rasul ni ada up sikit kedudukan berbanding Nabi. So sahabat ni dia pun tukar doa tu. Dia kata wali rasulikal ladzi arsalta. Asal doa dia wali nabiyyikal ladzi arsalta. Okay, pada Nabi guna perkataan Nabi. Tapi sahabat dia kata up lah sikit wali rasulikal ladzi arsalta. Itu pujian pada Nabi SAW. Tapi Nabi kata no, tak boleh baca wali nabiyyikal ladzi arsalta. So nampak. Okay, Nabi SAW ada benda yang kita rasa kita sedang buat dan sedang buat Nabi suka, tapi sebenarnya Nabi tak suka. So sebab tu kita berhati-hati. Benda yang Nabi tak buat, kita tak buat. Benda yang Nabi buat, kita buat. Itu yang paling selamat. Okay, so Nabi suruh berselawat, kita banyak berselawat. Nabi suruh bercerita tentang Nabi SAW, kita cerita. Bahkan benda yang lebih utama adalah Nabi suruh sampaikan ajaran-ajaran Nabi SAW. Dan itulah yang sepatutnya kita lakukan. Okay. Okay, walau bagaimanapun peristiwa ini, cerita lelaki Muhajirin jumpa lelaki Ansar diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah. Riwayat ini mursal, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Mursal tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Mursal ni maksudnya tak tahu siapa riwayatnya dari kalangan sahabat. Sahabat mana yang riwayat ni? Okey, sahabat manalah yang menceritakan peristiwa ini? Kita tak tahu, ada satu persoalan besar dekat sini. So, bila kita tak tahu sahabat mana yang riwayatkan, maka mursal tidak boleh dijadikan hujjah. Melainkan kalau ada 3 atau 4 mursal yang menyokong dia, maka kita boleh terima. Tetapi kalau satu mursal, maka ia tidak boleh dijadikan hujjah. Okey. Tetapi kenapa para mufassir mereka bawa cerita ni?
Kalau kita buka Al-Quran untuk cerita pada ayat 144 daripada surah Ali Imran ni, maka kita akan temui, kita akan jumpa bahawa semua mufassir bawa cerita ini. Tapi cerita tak sahih, tapi kenapa mereka bawa? Okey, kerana dalam periwayatan cerita, okey, kisah ni kita boleh bagikan kepada dua. Okey, ini dah penuh sangat ni, saya padam sikit Saya pun pening juga nak nak bercerita, tengok merah je semua. Sekejap saya padam sikit. Okey. Baik. Okey. So, kisah ni kita boleh bahagikan kepada dua. Okey, satu kisah Sekejap. Kita bagi cantik sikit tulisan tak cantik-cantik dia itu. Okey. Kisah. Mana pergi? Ya, pergi. Dia duduk kat bawah sangat ni. Okey. Kisah. Kisah ni kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama, dia adalah semata-mata cerita. Hanya cerita semata-mata. Tapi yang kedua adalah kisah yang mengandungi benda berkaitan dengan syariat. Benda berkaitan dengan syariat. So dalam kisah ni adalah semata-mata semata-mata cerita. Ataupun yang berkaitan dengan syariat, yang ada berkaitan dengan syariat. So dalam kisah-kisah yang berkaitan dengan syariat ini strict. Dalam penerimaan riwayat ini mesti sahih. Mesti sahih. Ada pun yang semata-mata cerita, maksudnya dia tak terlibat dengan hukum syariat apa-apa, maka yang ni ringan. Maksudnya kalau lemah sekalipun, kalau riwayat tu lemah tetapi jalan cerita dia sama. Jalan cerita okey. Maksud okey ni adalah sesuai dengan ayat tu. Jalan cerita tu masuk dengan ayat tu, maka para ulama dia kata acceptable. Bawa je lah cerita ni. Sebab dia cerita. Dia ada cerita. Macam kisah macam kita kata, pernah dengar tak kisah Hindun? Hindun dia makan hati Hamzah. Makan hati Hamzah. So riwayat cerita ni tak betul, tak ada riwayat. Tetapi berdasarkan layanan yang Nabi SAW berikan kepada Hindun pada awal-awal dia masuk Islam, maka boleh jadi cerita ni betul dan cerita ni tersebar luas. Dia makan hati Hamzah. Walau bagaimanapun bila dia dah masuk Islam, maka dosanya dia diampunkan. Dosa Hindun ni dia ampunkan apabila dia dengan suami dia Abu Sufyan masuk Islam. So ini dalam periwayatan, dalam kisah riwayat lah, secara umumnya riwayat lah. Kalau riwayat itu semata-mata cerita, maka tak ada masalah walaupun dia lemah. Sebab apa? Kita nak tahu cerita dia, perjalanan cerita. Tetapi kalau dia berkaitan dengan syariat, maka di sini para ulama sangat ketat, terutama dalam bab-bab akidah. Ada hukum-hukum berkaitan dengan akidah, kesyirikan, maka sangat ketat dan strict. Baik. Masya Allah. Kita pergi pada yang seterusnya. Mungkin kita habis pada ayat ini. Ayat 161 daripada surah Ali Imran. Izinkan saya menyuai sikit. Baik, ayat 161 daripada surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Baik, sebelum saya masuk cerita tu, saya nak sentuh sikit pasal kasabat ni. Kasabat ni. Ta mati. Ta ni, dia ada sifat hams. Hams. Bila kita baca, kita kena keluarkan angin. Lepaskan angin daripada mulut. Lepaskan angin daripada mulut. Jangan kat tempat lain.
Kasabat. Okey. So cara nak lepaskan angin itu adalah kita staykan dia pada makhraj dia. Makhraj ta dekat mana? Hujung lidah. Okey, hujung lidah berjumpa dengan tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Okey, itu tak. Ambil hujung lidah, hujung lidah letak dekat tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Okey, dan kita kasabat. Lepaskan angin kat situ. Kasabat. Okey. Kadang-kadang hujung lidah ni kita kena hati-hati. Hujung lidah ni dia jatuh. Dia jatuh pergi ke mana? Hujung lidah. Dia pergi ke hujung gigi. Hujung gigi atas. Okay, hujung gigi atas ni kan bawah tempat yang tajam tu. So hujung lidah, hujung gigi atas. So kita nak lepaskan angin tapi lidah tu kita tak jaga, maka dia pergi ke hujung gigi bawah. Maka jadilah kasabat. Dengar, kita dengar. Kasabat. Kenapa ada seolah-olah ada huruf sa. Okay, kerana hujung lidah dengan hujung gigi atas tempat keluar huruf sa. So kita tak nak kasabat. Okay, kasabat. Kita tak nak. Tapi kita nak kasabat. Nampak angin. Okay. So fokus kepada angin. Okay, jangan larikan dia daripada makhraj dia iaitu hujung lidah berjumpa dengan tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Okay. Baik, masya-Allah. Okay. Ayat ini, wa ma kana linabiyyin ayyahul. Apa maksud ghal? Ghul. Okay, ghal adalah khianat. Ini adalah khianat. Wa may yaghlul, siapa yang khianat ataupun dalam bentuk pecah amanah. Tu apa ghul? Pecah amanah. Mana hilang? Okey, pecah amanah. Okey, wa may yaghlul ya'ti bima ghalyam. Okey. Ayat ini menceritakan tentang wama man nafi dan tidaklah linabiyyin apa di antara sifat-sifat yang ada pada Nabi SAW ayyahul. So tidak akan ada pada sifat mana-mana Nabi sifat khianat ataupun pecah amanah. So kita dah ada gambaran dah. Bermakna seolah-olah ada orang tuduh Nabi SAW pecah amanah. Tuduh Nabi pecah amanah. Okey. Okey, bila dia tuduh Nabi pecah amanah, maka Allah Taala bagi tahu ayat ni. Kita dah ada gambaran dah, tapi cuma tuduhan apa yang dia bagi kepada Nabi SAW kita tak tahu detail. Dan kita akan tahu apabila kita tengok sebab turun ayat ni. So wa ma kana linabiyyin ayyahul. Allah Taala kata mana-mana nabi, bukan hanya Nabi SAW, tetapi mana-mana nabi sekalipun yang dihantar oleh Allah SWT, mereka tidak akan melakukan khianat dan pecah amanah. Okay, sebab apa? Sebab khianat dia ada benda-benda yang kita nampak negatif, tapi di sebaliknya ada positif. Contoh, licik. Okay, dalam perang, perang ada kelicikan. Okay, kelicikan. Okay, licik ni kadang-kadang dia jadi jahat. Okay, licik dalam perang ni kadang-kadang dia punya musuh kata okey kita buat gencatan senjata sekejap. Itu perjanjian, tu tak boleh. Contoh dia, kelicikan dalam perang ni. Dia hantar musuh contohnya. Dia tak gentleman lah. Gentleman ni A lawan B kan. Okey, tapi B ni senyap-senyap dia hantar seorang spy dia masuk dalam A. So tu tak gentleman lah. Okey, itu licik. Okey, licik tetapi ada benda yang terpuji. Maksudnya pandai ni strategi perang. Okey, ataupun A gaduh dengan B. A pukul B. B pukul A balik. So pukul ni elok. Pukul dia tak elok, cederakan orang dia tak pernah elok. Tapi dekat sini orang kata tak apa, benda yang B buat okey. Sebab apa? Dia balas balik apa yang A buat kat dia. So benda ni negatif, tetapi ada unsur positif pada dia. Nampak? Pukul, licik dalam perang. So dia ada unsur-unsur positif dalam dia. Walaupun secara umumnya pukul tu dia tak elok. Tetapi benda macam khianat dan pecah amanah, ada tak khianat dan pecah amanah yang baik dan positif?
kita tak akan jumpa. Mana ada orang khianat semata-mata kerana nak apa benda-benda yang baik, benda-benda positif, tak ada. Dia khianat kerana kepentingan diri dia sendiri. Pecah amanah kerana kepentingan diri dia sendiri. Tak ada orang yang khianat dan dia kata saya khianat kerana rakyat. Tak ada. Saya pecah amanah kerana rakyat. Tak ada. Itu mustahil akan berlaku. Okay. So khianat ni adalah benda yang buruk semata-mata. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Anfal, apa Allah Ta'ala kata, wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qabl. Okey. Okey, kita tengok ayat ni. Saya nak nampak wa makaru wa makarallah. Okey, Allah Taala kata innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa huwa khadi'uhum. Okey. So tengok pada ayat ni. Allah Taala balas dengan benda yang sama. Wa makaru, mereka buat perancangan jahat. Perancangan. Tak seperti jahatlah perancangan. Dan Allah Taala buat perancangan yang sama. Okey, perancangan juga. Okey, wa makaru wa makarullah. Mereka buat perancangan jahat, Allah Taala buat perancangan jahat. Okey, perancangan jahat ni nama dia perancangan jahat dan dia tak elok, tapi kadang-kadang perancangan jahat tu diperlukan. Ini contoh dalam perang. Okey, perlukan perancangan jahat untuk kalahkan musuh. Okey, so perancangan jahat. Okey, maksudnya perancangan jahat ni ada perkara yang baik. Ada perkara baik dalam perancangan jahat. Okay, sebab tu bila ada perkara baik, Allah Taala kata wa makaru wa makarallah. Mereka buat perancangan, Allah Taala buat perancangan. Okay. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah Taala. Okey, mereka cuba untuk mengaburi mata Allah Subhanahu Wa Taala. Menipu Allah Taala. Ini kalau Allah Taala kata Allah yang sedang menipu mereka. Okey, dan tipu ni bukan tipu kata-kata, tapi tipu orang munafik ni, dia tipu Allah Taala. Dia kata, kami dapat harta rampasan perang. Nabi bagi kami harta rampasan perang, sedangkan kami bukan orang beriman pun. Okay, tapi Allah Taala kata, aku lagi power. Allah Taala kata, kamu tak beriman pada Allah Taala, tapi kamu kena solat, kamu kena zakat, kamu kena pergi haji. Semua kamu kena buat. Kena pergi perang. Dan kemudian sampai ke hari akhirat, kena azab pula. Siapa yang tipu siapa? So Allah Taala, penipuan dekat sini adalah penipuan yang berbentuk baik. Penipuan yang baik dan positif. Okay, macam kita tipu dua orang sahabat kita bergaduh, lalu kita tipu. Kita kata, kita pergi kat A ni, kita kata A, B puji kau lain macam lah. Kita pergi kat B, kita kata A ni puji kau melampau-lampau lah, kata sampai tengok dia sayang betul kat kau. Kan? So kita punya penipuan tu, penipuan tetapi penipuan untuk baik. Okay, penipuan pada benda yang baik. So kalau benda yang baik, maka Allah Ta'ala kata, walaupun pada asalnya khidak, menipu tu jahat. Wa makaru, makar ni, perancangan jahat ni jahat. Tetapi oleh kerana di dalamnya ada unsur-unsur kebaikan, maka boleh buat. Ta'ala kata wa makaru wa makarullah, Allah Ta'ala buat. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Okey, Allah Ta'ala buat benda yang sama. Okey, tetapi apabila Allah Ta'ala sebut wa in yuridu khiyanataka faqad khanullah. Okay, mereka telah mengkhianati Allah min qablu fa amkana minhum. Fa amkana minhum. Kenapa Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak sebut khanullah min qablu fa akhanahum. Mereka dah mengkhianati Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala pun nak khianat pada mereka juga. Kan bentuk yang sama. Wa makaru wa makarullah. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Patutnya khanullah khanahum. Allah Ta'ala pun khianat pada mereka. Tapi oleh kerana khianat ni langsung, tak ada ruang baik pada khianat. Cuba bagi apa ruang baik yang ada pada khianat. Takkan ada ruang baik pada khianat. Takkan ada ruang baik pada pecah amanah, melainkan untuk kepentingan diri sendiri. Dan kerana tu Allah Ta'ala menafikan daripada diri dia sifat khianat. Tak boleh ada khianat pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ. Tidak wajar seorang Nabi itu akan ada sifat khianat. Okay, bahkan kita pun beriman bahawa antara sifat wajib bagi Nabi adalah amanah. Okay, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Okay. Ayyagul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Okay, sesiapa yang melakukan khianat, okay, yang melakukan pecah amanah,
maka dia akan bawa datang benda yang bimaghal, apa yang uh, apa uh, apa yang dia khianatkan tu. Okey, katalah dia khianat dengan 100,000 contohnya, 100,000 K. So hari kiamat nanti dia akan berhadapan dengan dosa kesalahan 100,000 K. Ya bima ghalla yaumil qiyamah. So siapa punya hak pada 100K ni, dia akan tuntut daripada orang ni. Tuntut. Ya bima ghalla yaumil qiyamah. So berapa banyak kesan daripada pengkhianatan dia tu, semua orang yang terkesan dengan pengkhianatan dia akan menuntut daripada dia ni. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan kemudian semua akan dibalas, setiap jiwa akan dibalas di atas apa yang diusahakannya, dan mereka tidak akan dizalimi. Okey, Allah Taala sebut ni tuwaffa, dibalas, diganjar, okey, dibalas, diberi balasan atau diberi ganjaran, diganjari. Okay, apa maksud? Kenapa Allah Ta'ala guna perkataan al-wafa? Okay. Sebab al-wafa ni maksudnya accordingly. Okay, accordingly. Apa maksud accordingly? Accordingly maksudnya setiap orang akan dihukum berdasarkan hanya kesalahan dia. Okay. Hanya kesalahan dia. Okay. Maknanya kat sini ayat ni adalah berkenaan dengan hukuman, bukan ganjaran. Sebab tengah cerita pasal ghal, cerita pasal khianat. So setiap orang akan dibalas pada hari akhirat nanti, dihukum pada hari akhirat ni accordingly. Okay, accordingly, mengikut tahap kesalahan dia. Okay, maknanya kalau dia curi RM100, okay, tak sama dengan orang yang curi 1,000. Okay, ada hukuman dia, ni ada hukuman dia. Okay, mungkin pada manusia sama je, tapi bagi Allah Ta'ala tak sama. Ni curi pada orang yang dari orang yang kaya. Ada orang curi daripada orang yang miskin, yang sangat memerlukan duit tersebut. Okey, lalu ada hukuman dia. Okey, ada orang yang dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada 3 perkara sahaja. Ada orang dia kufur pada Allah Taala pada 5 perkara. So ni ada hukuman dia, ada hukuman dia, bukan sekali lalu. Okey, itu accordingly. Okay, dia bukan macam kita. Kita bila orang buat salah, kita tak suka dengan A ni. Bila dia buat salah, katalah dia ni okey, tapi bila dia buat satu kesalahan, katalah dia terungkapkan kata-kata yang tak elok di depan kaca TV contohnya. Okey. Lalu kita bila menilai A ni, kita bukan nilai perbuatan dia dekat kaca TV tu je. Habis semua cerita-cerita lama 10 tahun dulu, perangai dia macam ni, perangai sebelum kahwin dia, apa semua kita duk bocorkan. Ini bukan hukum accordingly. Ini kita zalim dia dengan buka keaiban dia, entah benda yang macam mana dah tersimpan bertahun-tahun, tiba-tiba kita tolong bukakan. So keadilan Allah Ta'ala adalah setiap orang akan dinilai accordingly, mengikut apa yang dia lakukan. Dia tak ada macam kita. Contoh orang sampai marah kat orang tu, sampai anak dan isteri semua kena. Suami pun kena, keluarga, mak ayah semua kena, masuk campur sekali. Yang tak ada kawan, yang tak ada kaitan pun kena juga. So itu bukan accordingly, dan itu kita sedang menzalimi orang tersebut. Okay, sebab tu kita berhati-hati. Okay, sebab dah azan kita habiskan insyaAllah. Apa sebab turun ayat ni? Nazalat hazihil ayah fi qatifatin hamra. Okay, fi qatifatin hamra. Fi qatifatin hamra uftuqidat yawma badrin. فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله تعالى الآية. Okay. Cerita dia adalah ayat ini diturunkan kerana selepas daripada peperangan Badar. Okay, selepas daripada peperangan Badar, maka ada sesi pembahagian harta rampasan perang. Okay, sesi pembahagian harta rampasan perang. Maksudnya dia ghanimah ni, katalah si A kan. Okay, si A bunuh si B. Okay, so harta milik si B ni akan jadi milik A. Itu asalnya. Okay, tapi kadang-kadang ada 10 orang. 10 orang A bunuh B seorang. So siapa nak dapat harta dia? So dekat sini perlukan pembahagian. Okay, katalah 50 orang Islam, ini 50 orang. Bunuh 30 orang kafir.
Okay, 30 orang kafir. So 30 orang kafir ni ada harta dia. So macam mana nak bahagikan? Okay, maka dekat sinilah perlunya pembahagian harta rampasan. Tapi kalau satu lawan satu, kita dah tahulah senanglah pembahagian dia. Okay, tapi kalau dah ramai macam ini, maka perlukan kepada kismatul ghanaim. Okay, perlukan kepada pembahagian harta rampasan perang. Okay, maka bila berlaku pembahagian harta rampasan perang, maka ada uftuqidat qatifatan hamra. Qatifah ni adalah satu perhiasan, alat perhiasan. Okay, alat perhiasan yang berwarna merah. Okay, dan mungkin dalam sesi akan datang kita akan cerita sikitlah tentang merah ni. Tapi ni kita nak cerita secara umum je dulu. Di qatifatin hamra, ada satu alat ataupun satu benda berharga yang berwarna merah. Dan perhiasan lah kot, benda-benda yang berbentuk emas atau perak ataupun merah ni dia lebih kepada ruby kan. Mungkin benda yang rubis. Ruby oriented lah, something ruby oriented. Qatifatin hamra uftuqidat yauma badrin, hilang pada hari peperangan Badar. Maksudnya ada orang dia menyaksikan, dia kata antara harta yang ditinggalkan oleh orang kafir adalah ni qatifatil hamra. Tapi bila time pembahagian tu tak ada, hilang. Mana pergi entah benda merah ni. Maka ada sebahagian orang mengatakan mungkin la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqadaha. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ambil dia kot. Okey. Lalu ambil harta rampasan perang sebelum pembahagian adalah khianat. Okey, khianat. Okey, macam kita lah bila ada faraid. Okey, lalu untuk nak bagi faraid supaya tak terlepas daripada kita, kita ambil awal-awal. Kita tak kira berapa banyak tu kita ambil. Okay, lalu ini adalah khianat. Okay, jangan khianat. Okay. Melainkan untuk bayar hutang, memang betul lah. Untuk bayar hutang dan persiapan kematian, penyediaan ataupun kos kematian, maka kena tolak faraid. Okay, kalau tidak, maka ambil daripada harta faraid sebelum pembahagian berlaku. Pengiraan dan pembahagian ini adalah khianat. Okay, maka harta rampasan perang yang diambil sebelum pembahagian adalah khianat. Tak boleh ambil. Okay, bila dah bahagi baru dapat yang sama adil. Lalu apabila mereka mengatakan bahawa Rasulullah SAW ambil dia, seolah-olah mereka tuduh Nabi telah melakukan khianat. Okay. Dan maka kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Tidak wajar dan tidak boleh dan tidak mungkin Nabi SAW melakukan perkara-perkara khianat ataupun pecah amanah. Okay. So, insyaAllah kita stop takat tu dulu. Minggu depan kita akan sentuh sikit ni sambil kita cerita tentang qatifatil hamra. Kelebihan yang ada pada qatifatil hamra. Kenapa dia menjadi rebutan. Okay, wallahu ta'ala alam. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada takat ni. Azan pun baru saja azan. Lalu apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka pesanan saya sebelum kita berpisah, sebar-sebarkanlah ilmu ini, sebar-sebarkanlah kebaikan ini. Siapa ada nota, simpan dan sharekan nota itu nanti. Sharekan pada kawan-kawan, pada ahli keluarga nota, supaya mereka dapat tak nisbah kat saya pun tak ada masalah. Tak nisbah kat saya pun tak ada masalah. Sebab saya ada nota sendiri, insyaAllah. Saya akan sebarkan juga, insyaAllah. Okey, dan kemudian siapa yang ada kawan-kawan, sahabat atau diri sendiri yang nak membantu kepada Akademi Al-Quran ni, Akademi Tadabbur, maka boleh teruskan bantuan dengan doa. Dan kalau ada rezeki yang lebih nak dikongsikan, maka bolehlah bagi sumbangan kepada Akademi Tadabbur insya-Allah. Lalu sehingga kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri, kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.